أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi diberi peluang oleh Allah untuk kita pada malam ini meneruskan talaqi kita akan dua buah kitab iaitu kitab Pati Faridatul Faraid, yang kedua iaitu kitab Kashful Ghaibiyah. Dan kita telah sampai pada bahagian iaitu dalil tafsili. Dalil tafsili iaitu dalil yang mana secara amnya ia merupakan muqabil ataupun yang sebalik yang menjadi lawan kepada dalil ijmali. Kalau dalil ijmali ialah dalil yang umum, manakala dalil tafsili ialah dalil yang panjang yang kuasa empunyanya menjawab sekalian soalan yang payah-payah yang datang menanya dan memusing kepadanya seperti kandungan lagi akan datang. Jadi yang dimaksudkan dengan dalil tafsili ialah dalil yang detail daripada dalil yang ijmali. Kalau dalil ijmali yang umum. Tapi dalil tafsili ini perlu kepada huraian-huraian yang panjang dan juga perlu pada pembuktian sebagai contoh dalil Quran, dalil hadis dan lain-lain. Dan manakala sifat kesempurnaan itu ialah wajib bagi Allah Ta'ala sekalian, sifat kesempurnaan, sifat ketinggian yang patut dengan zatnya yang maha tinggi, dan sifat kesempurnaan ini amat banyak yang tidak boleh mengetahui kesemuanya melainkan Allah jua. Maka wajib kita i'tiqad begini jua, iaitu sekalian sifat kesempurnaan kesemuanya sifat Allah Ta'ala. Sebaliknya kesemua sifat kekurangan itu mustahil atas Allah Ta'ala. Itu ialah sebagai rumusan. Rumusan di dalam kita mempelajari ataupun mengetahui sifat kesempurnaan bagi Allah Ta'ala ialah mana-mana sifat yang merujuk kepada kesempurnaan Allah Ta'ala itu merupakan sifat kesempurnaannya. Okey. Dalil Tuhan bersifat dan sifat kesempurnaan. Kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, kita buat contoh. Kalau Allah itu tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, ini ialah contoh untuk memudahkan faham, ditaqribil fahmi. Dalam kitab Arab biasanya dia akan bawa contoh-contoh begini, memberikan contoh dan mendekatkan kita bagaimana supaya faham. Supaya kita memahami akan ibarat kitab, maka dibawanya contoh-contoh. Walaupun wallahu walillahil masaul a'la. Allah Ta'ala ni jauh daripada misal-misal tersebut. Tetapi untuk memberikan contoh, dia kata kalau Allah tidak bersifat dengan sifat kesempurnaan, tentu Allah bersifat dengan sifat kekurangan. Dia muqabil lah. Dia berlawanan. Kalau dah tak sifat dengan kesempurnaan, maka Allah itu bersifat dengan kekurangan. Dan kekurangan atas Allah itu adalah mustahil. Di bawahnya satu dalam mantik ini dipanggil sebagai dalam perbahasan kias. Perbahasan kias. Maka di bawahnya satu rumusannya ialah kekurangan atas Allah Ta'ala itu mustahil. Kalau Allah Ta'ala itu bersifat dengan kekurangan, Allah Ta'ala itu mustahil. Kurang. Dan mustahil dan kurang bagi Allah Ta'ala itu adalah mustahil. Kerana
Kalau bersifat ia dengan sifat kekurangan seperti tak ada kudrat masalan, tentu tak ada alam ini dan tak ada alam tidak sebenar. Kalau nak kata alam ini tidak ada, maka tak logik lah sebab alam ni memang ada. Dalilnya mana? Kerana telah kita lihat adanya. Sebab kita lihat adanya alam ini. Jadi mustahil lah Allah Ta'ala itu tidak bersifat dengan kudrat. Sebab itulah yang kedua, ada orang kata, ngaji sifat 20 ni membawa pada falsafah. Saya nak tanya lah, orang yang kata falsafah mengaji sifat 20, dia faham ke tak sifat 20 tu apa? Orang yang belajar sifat 20 dengan perhalusi daripada semua kaedah-kaedah yang ada di dalam ilmu-ilmu alat, sebagai contohnya ilmu nahu, ilmu saraf, maka dia kata bahawasanya ilmu ataupun kaedah mengaji sifat 20 ni sebenarnya dia membawa daripada Al-Quran dan hadis. Sebagai contoh, penggunaan kaunuhu. Penggunaan kaunuhu itu mengambil daripada mana? Bukankah ia diambil daripada Al-Quran ataupun Al-Hadis? Sebagai contoh, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa kana Allahu aliman, contohnya aliman, qadira. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi saya tak faham benar orang kata sifat ngaji sifat 20 ni ialah ngaji ikut aliran falsafah. Sedangkan dia sendiri pun tak jelas bahawasanya sifat 20 ni berasal ataupun diambil daripada Al-Quran dan hadis, cuma dibawanya dengan pendekatan yang baru, pendekatannya lebih dekat dan lebih membawa pada orang faham. Dan yang jadi begini pada hari ini, kenapa orang kata falsafah dan lain-lain? Sebab penyakit orang-orang alim ni ialah penyakit deki. Kena faham molek. Penyakit deki, penyakit tak puas hati. Padahalnya kalau kita tolak satu ilmu, maka sebenarnya kita hilang satu ilmu. Sebenarnya tak payah tolak pun, tak payah. Kalau tak nak mengaji, tak payah. Ambil cara lain. Banyak lagi kaedah lain. Dan kaedah sifat 20 ni, sebenarnya bagi saya orang yang sebagai pengkaji lah, huduh-huduh deh. Orang yang mengkaji ilmu ni, kita melihat sifat 20 lah antara yang mendekatkan kita dengan pencipta kalau dikaji dan dipelajari dengan kaedah yang betul. Beberapa kali saya ulang supaya kita jelas. Ngaji dengan guru yang mursyid lagi murabbi. Tak kisahlah mana-mana ilmu pun, ilmu tasawuf ke, ilmu tauhid ke, kena ada guru yang mursyid, guru yang boleh tunjuk. Kalau guru sekadar baca saja kita, maka ditakuti takkan habis isu ini. Isu kata tauhid falsafah dan lain-lain, maka dia takkan hilang sampai bila-bila. Tetapi kalau dipelajari daripada guru yang mursyid, lagi murabbi, maka segala ketakpuhati dalam hati itu akan hilang. Sebab apa? Guru akan huraikan bagaimanakah yang dikatakan sebagai wujud. Apa maksud wujud sebenar-benarnya? Bagaimanakah nak dikaitkan dengan kita? Sebabnya bila kita ngaji akidah ni sebenarnya ada orang kata ngaji akidah ni berkait dengan iman. Betul, berkait dengan iman. Tetapi bagaimana praktikalnya, amalinya kepada kita? Sekadar mengaji saja kau sifat wujud. Wujud artinya ada. Bagaimana nak melahirkan iman kita terhadap Allah Ta'ala tu wujud yang dikatakan perlu pada tarbiyah. Jadi kena jelas molek-molek supaya nanti bila kita mengaji ilmu akidah, jangan sekali-kali kita terikut-ikut mana yang orang kata bahawasanya ilmu akidah 40 ni pening kepala. Saya sebenarnya pada pandangan saya tak pening pun. Dia memeningkan jika kita melihat kepada semata-mata teori. Semata-mata teori sifat 20 ni agak pening lah sebab dia dalil tafsili. Dia merujuk pada dalil tafsili. Jadi nak mudah macam mana? Ngaji
dalil ijmali daripada guru yang benar-benar mursyid lagi murabbi supaya dia pecahkan sebarang muskilah, sebarang permasalahan dalam sifat 20 tu supaya nanti kita sebagai orang yang mengaji ni boleh beramal dengannya. Sebab tuntutan pada ilmu tu beramal. Kalaulah mengaji sifat 20 tapi tak sampai pada amalan, maka amat rugi sekali. Sebab itulah teknik ataupun pendekatan saya saya dah mula lama dah kaji ni pada bermula tahun 2001 ke 2002 lagi. Saya dah fikir bahawasanya sifat 20 ni kena bawa takrib benda yang baru. Bawa pendekatannya supaya orang lebih dekat, supaya bila mengaji sifat 20 ni bukan kata payah tetapi sebenarnya seronok. Jadi nak menyeronokkan bila belajar sifat 20 ni perlu kepada takrib yang baru-baru. Sebenarnya ada belakang dah dari kitab-kitab lama pun dah sebut. Dalam sifat contohnya Durus Samin ke, Aqidatun Najin ke, semuanya telah menyatakan permasalahan tersebut tetapi hendak dipecah-pecahkan sahaja. Itulah saya katakan kena cari guru yang murabbi lagi mursyid, barulah insya-Allah pemahaman kita tu jelas dan tak ada lagi dah hak dikatakan hak balah. Orang duk balah kiri kanan balah orang ni balah orang tu. Siapa ada golongan tertentu mengatakan bahawasanya bila mengaji sifat 20 ni jadi golongan Jahmiyah pula. Berat. Sebab apa? Dia sendiri pun tak faham sebenarnya sifat 20 tu arah tu hala tuju sifat 20 sebenarnya di mana. Contoh bila kita tahu contohnya bila datangnya Abu Mansur Al-Maturidi, dia membawa dengan 20 tambah lagi 7 jadi 20 lah. Contohnya kaunuhu. Apa maksud kaunuhu? Kaunuhu tu keadaan Allah Ta'ala. Keadaan Allah Ta'ala tu bagaimana? Jadi dimaksudkan dengan kaunuhu. Kana ni maksud ke apa? Jadi orang yang mengaji tambah dengan ilmu alat, maka dia jelas, sebenarnya dan Allah Subhanahu Taala nak menjelaskan dirinya itu, zatnya itu ialah dulu, kini dan selama-lamanya Allah Taala itu qadiran sebagai contoh. Cuma perbezaan daripada kalangan contohnya dua aliran Abdul Hasan Asy'ari dengan Mansur Maturidi berkenaan contohnya sifat ma'ani, nanti kita akan lihat pada masa-masa akan datang. Seterusnya, dalil Tuhan bersifat dengan sifat kesempurnaan. Seperti itulah kita. Sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui dengan tafsir itu 13 sifat, iaitu dimula dengan wujud hingga kepada kalam, dan ini ialah qaul yang rajih. Jadi kalau ikut qaul yang rajih, qaul yang tepatnya, bila mengaji sifat 20 ni, hak kita kena tahu secara tafsili, ataupun secara mengetahui secara tafsili itu ialah 13 sifat. Secara 13 sifat. Okey. Mengetahui dengan tafsil. Maksudnya wujud, qidam, baqa tu masuk tafsil. Yang umumnya ialah Allah Ta'ala bersifat dengan kesempurnaan. Itu yang umum. Itu yang ijmali. Dia ada beza di sini. Dalil ijmali dengan mengetahui secara ijmali, dua benda berbeza. Mengetahui dalil ijmali, kita tahu dalil secara umum. Mengetahui sifat Allah secara ijmali ialah mengetahui bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Tengok, dua beza. Sini ada dua perbezaan yang perlu kita ambil perhatian. Jadi dia kata di sini sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui secara tafsir ialah secara detailnya 13 sifat. Hak lain kita i'tiqad dalam hati bahawasanya Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kalau kita mengaji kita kifayatul awam, benda ni benda sama je. Dibawanya benda ini saja. Dalam kifayatul awam ke, ataupun kalau kata ngaji tinggi-tinggi syarah hudi-hudi, sama, semua benda sama berlaku. Semua benda adalah sama, cuma pembawakan saja. Sebenarnya. Sebab itulah orang dulu dia mengaji satu kitab pun, tetapi secara lumak.
Lumat, maksud lumat ni secara ngaji betul-betul lah. Orang panggil dulu panggil ngaji dengan lumat sekali. Ngaji dengan betul-betul. Walaupun satu kitab pun sudah memadai. Sebab tuntutan belajar supaya kita lepas daripada fardu ain. Kemudian daripada itu tuntutan amalan. Dan amalan itu hasilnya ialah daripada apa yang kita belajar sebelum ni, bila kita beramal, maka kita nak rasa. Nak rasalah apa yang kita mengaji, contohnya Allah tu wujud. Bagaimanakah perasaan yang hasilnya daripada mengetahui Allah itu wujud. Yang hak ni perlu pada, yang saya kata adalah perlu pada bimbingan dan lain-lain. Okey. Adapun sifat maknawiyah yang 7 iaitu kaunuhu itu wajib kita mengetahui atas jalan ijmal jua. Iaitu begini etika kita sifat yang maknawiyah yang 7-nya itu iaitu kaunuhu semuanya sifat Tuhan kerana kesemuanya setengah daripada sifat kesempurnaan. Hak ni pandangan ni saya kalau tanya hak ni antara kaedah orang-orang zaman dulu. Dia kata 13 sifat itu ialah qaul yang rajih, yang sahih, manakala 20 tu ialah qaul yang masyhur. Maksudnya kita hanya wajib tahu dapat 13 sahaja secara detail. Manakala 7 lagi tu ialah ijmal. Kita kata hak mana hak sempurna bagi Allah tu hak Allah lah. Sifat sempurna bagi Allah lah. Termasuk ialah yang 7 yang akhir itu, yang kaunuhu tu. Itu dipanggil sifat maknawiyah. Nanti kita akan detailkan dalam perbahasan yang akan datang. Tidak harus kita i'tiqad sifat maknawiyah yang 7 itu bukan sifat Tuhan. Kerana ia setengah daripada sifat kesempurnaan dan siapa i'tiqad begitu nescaya kafir wal iyaz billah. Jadi hingga hari inilah orang katanya sifat 20. Takutnya bila kita ngaji sampai 13, jadi yang 7 tu lagi jadi tak termasuk. Kenapa orang yang mengingkari 7 sifat yang akhir tu, yang maknawiyah tu jadi kufur? Sebab itulah terasnya daripada Al-Quran dan hadis. Wa kana Allahu aliman wa kana Allahu syai'un qadira ala kulli syai'in qadira. Semuanya daripada Quran belaka. Wa kana Allahu sami'an basira. Nak kata apa lagi? Semuanya daripada Al-Quran. Maka sebab itulah dia kata sini, kalau siapa yang mengingkari, selain daripada mengingkari ianya sifat kesempurnaan bagi Allah, bahkan juga dia mengingkari salah satu ayat daripada ayat Al-Quranul Karim. Kufur lah dia, jelas lah. Tak ada berapa dah lah, kafir lah dia ni. Atau sifat kesempurnaan yang wajib kita mengetahui atas dan tafsili, 20 sifat jua inilah qaul yang masyhur. Ini qaul kedua lah, hak biasa orang tua-tua dulu bila dia mengaji sifat 20. Cuma orang hari ni mungkin ada kesilapannya adalah bila dia mengaji sifat 20 tidak memberi penjelasan yang tepat. Contohnya sifat 20 ni adalah kaedah pengajian ilmu akidah. Sebab apa? Sebab ada orang yang salah faham. Dia kata, siapa tak ngaji sifat 20 jatuh kafir. Ni berat lah. Dia bukan begitu. Sebab itulah bila mengaji sifat 20 ni, kena cari guru yang benar-benar mursyid lagi murabbi. Guru yang faham. Supaya nanti tidak berlaku sebarang perkataan-perkataan yang tidak patutnya. Bagi contoh yang saya sebutkan tadi lah. Tak mengaji sifat 20 jatuh kafir. Berat lah. Sebab ada orang yang bukannya mengaji aliran sifat 20. Contohnya mengaji aliran Imam Ghazali dalam daripada kitab ni Ihya Ulumuddin. Ataupun mengaji akidah Nasafiyah. Ataupun orang mengaji Al-Fiqhul Akbar bagi Imam Abi Hanifah. Ada mengaji akidah Tahawiyah bagi contoh terjemahan daripada kitab perisai bagi sekalian mukallaf karangan Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Jadi sebenarnya banyak cabang. Hak ni antara salah satu cabangnya.
Dan bila ada orang yang mungkin tersilap pada masa dahulu, dia kata mengaji tak mengaji pada 20 jatuh pada kafir, na'udzubillah lah. Memang salah lah, itu pengajian yang salah. Yang tak tepat. Sebenarnya bukan begitu. Hak wajib bagi kita mengetahui ialah mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja. Mengenal Allah Ta'ala, yang wajib bagi Allah, yang wajib bagi Nabi Rasul, Nabi dan Rasul. Itu saja. Kaedah macam mana terpulang lah. Terpulang lah kaedah tu nak guna kaedah pendekatan yang mana. Jadi pendekatan yang ada pada tanah Jawi pada hari ni ialah tak ada pendekatan ini lah. Ngaji ikut aliran pendekatan sifat 20. Inilah 13 atau 20 sifat pertama wujud, iaitu sifat nafsiyah. Itu masuklah kepada matan sifat 20 ni. Pertama dalam kaedah orang mengaji sifat 20 ni, kok mana-mana pun, ikut jalan mana pun dia bertemu mula-mula ialah Allah itu wujud. Dan wujud itu ialah kategorinya ialah sifat nafsiyah. Sifat yang bangsa diri. Artinya Allah Ta'ala itu ada Allah Ta'ala dan dikehendaki dengan adanya Allah Ta'ala ini ialah ada yang zati. Bermakna ada Allah ini ada sendiri-sendiri, tidak menjadikan dia oleh yang lain dan adanya pula tidak berubah, tidak mati, tidak hilang dan tidak binasa, bahkan kekal selama-lama dan ada pada sedia kala dan tidak menerima oleh Allah, tidak menerima Allah Ta'ala oleh tak ada sekali-kali. Allah Ta'ala ni sampai bila-bila pun dia ada. Itu ya jadi wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram tu. Jadi tetapi orang hari ini dia banyak hak menolak lah. Hak menolak ni macam mana? Tak puas hati dah. Tak puas hati. Payah mengaji sifat 20. Kalau payah, kalau jumpa dengan payah lah. Ngaji mana-mana. Macam sekarang lah. Muamalat. Dalam bab muamalat. Muamalat ni antara benda ataupun bidang fiqh yang jarang sekali orang sentuh. Sebab dia satu susah. Yang kedua ialah orang beranggapan bahawasanya ngaji fiqh muamalat ni fardu kifayah. Siapa kata fardu kifayah fiqh muamalat? Saya pun nak tanyalah juga. Fiqh muamalat ni fardu kifayah ke fardu ain? Ramai ada orang kata fardu kifayah. Fardu kifayah kok celah mana pula? Mari mana fardu kifayah? Sedangkan ilmu itu ialah ilmu fardu ain. Tak payah kita canggah jain lah. Contohnya dalam bab jual beli. Dinyatakan syarat dan rukun dan lain-lain. Semualah dalam bab jual beli tu dalam fiqh muamalat. Nak tanyalah orang hari ni tak ada kodok yang mana yang tidak berjual beli. Maksudnya dialah petani, dialah peniaga, dialah peternak. Semua dia belaka. Ada ke orang begitu? Tak ada. Sekurang-kurangnya dia mesti nak kena cari berah, cari daging, nak makan dia. Jadi, nak beli berah, nak beli daging, dia memerlukan apa? Memerlukan pada jual beli. Bila dah jual beli begitu, kalau salah jual belinya, maka tidak sah. Sebab itulah kena mengaji fiqh muamalat. Barulah barang yang dijual beli itu sah dan juga berkah. Tak ada lah riba. Tak ada lah berlakunya gharar. Ni tak beli belaka ikut suka. Ikut suka kaedah beli. Apatah lagi saya tengok hari ni dalam ada orang jual beli emas dalam online. Tu kalau tak kena cara tu memang jatuh pada riba. Terai-terai riba. Sekurang-kurangnya riba an-nasi'ah. Sebab lambat. Duit lambat. Bagai emas apa lewat. Allahu akbar. Na'udzubillah. Sebab itulah fiqh muamalat tu wajib belajar. Dia jangan kata. Macam kalau fiqh jenayah.
Kalau kita tak beramal dengan dia, maka dia fardu kifayah lah. Fardu kifayah. Yang jadi aini, yang jadi wajib atas setiap mukallaf itu kalau seseorang itu nak beramal. Contohnya tu macam kenapa kata fi'il ibadat itu wajib fardu ain? Semaya, puasa. Sebab orang beramal dengannya. Lepas tu muamalah orang tak beramal. Beramal juga. Jadi apa? Jadi aini lah. Jadi fardu ain jawabnya. Allah Akbar. Tak apalah. Kita berhenti sampai situ dulu. InsyaAllah kita akan sambung pada esok bab kitab Faridatul Faraid. Sebab itulah saya telah tulis sebuah kitab, sebuah buku saya kecil-kecil lah, namanya Super Talaqi Fiqh Muamalat. Nanti saya tunjuk contoh. Dalam itu saya nyatakan sebab apa kita wajib dalam mengaji fiqh muamalat ni, sebab apa? Sebab kita beramal dengannya. Bila kita beramal dengan fiqh tersebut, maka jadi wajib lah. Sama juga dengan haji, zakat, puasa. Ni tak, pemahaman kita hanya ilmu fardu ain ni semaya saja. Tak kena. Kecuali lah kalau kita seorang peniaga, kita sendirilah petani, peternak dan lain-lain. Barulah dia jadi fardu kifayah. Ni tak, kita kalau nak beli nasi kena pergi kedai, nak beli beras kena pergi kedai, nak beli daging kena pergi kedai. Lepas tu silap-silap hari bulan jatuh pada riba, beli emas. Ni semua adalah perkara yang perlu dijaga supaya barulah kita itu hidup dalam keadaan diberkati. Orang nak berkat, kita buat amal ibadat betul, sembahyang sah. Tetapi kalaulah kain yang diambil, yang dijual beli itu berlakunya gharar ataupun riba, maka bagaimanakah kena diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu macam-macam mana pun muamalat tetap fardu ain pada hari ini. Zaman dulu tak tahulah. Zaman dulu orang semuanya serba boleh. Kita berhenti dulu. Kita sambung pada kitab yang kedua. Hari ini kita buah sikit deh. Kita buah. Faslun. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin 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 ya rabbal alamin. Kalau ada soalan tu boleh tanyalah dalam komen tu. Ada persoalan ke, boleh tanya teruslah. Kalau sempat saya tengok saya terus jawab. Bermula rupa malikil maut, seumpama rupa Israfil alaihi salatu wassalam, dengan segala mukanya dan segala lidahnya dan segala sayapnya dan besarnya dan kuatnya, dengan tiada lebih dan kurang, dan tersebut dalam khabar daripada Nabi SAW. Khabar ni ialah sunnah lah. Tak kala menjadikan Allah akan malikil maut, didinding daripada segala makhluk dengan 1000 hijab. Tak nampak lah. Bermula kebesarannya itu terlebih besar daripada langit. Besarnya malaikat maut ini lebih besar pada langit dan bumi. Dan jikalau dituangkan air sekalian laut dan juga sekalian sungai atas kepalanya, nescaya tiada gugur daripadanya suatu titik jua pun di atas bumi, dan bahawa sekalian masyriq dunia dan maghribnya antara hadapannya peti satu hidangan, macam satu talam lah. Okay. Dengan sungguhnya dihantarkan atasnya tiap-tiap suatu, dan dihantarkan antara hadapan laki-laki supaya hendak memakan ia akan dia. Maka memakan ia daripadanya akan barang yang dikehendaknya. Maka seperti demikianlah malikil maut membalik-balik akan dunia. Umpama begitulah. Bagaimana kita hari ni diletakkan pinggai di hadapan dia. Di pinggai tu kecil lah. Bolehlah kita makan nasi tu. Pinggai kecil. Begitulah jua dengan malikil maut. Umpamanya masyriq dunia dan maghribnya
Umpama begitulah, barulah dia boleh belek-belek hok mana yang sudah cukup masanya, maka dicabut akan nyawanya. Okey. Seperti membelek-belek lah tu. Oleh anak Adam antara hadapannya dirham. Dan sungguhnya diikat akan dia dengan 70,000 rantai pada tiap-tiap satu rantai itu, panjangnya perjalanan 1000 tahun. Dan tiada dihampirkan akan dia oleh segala malaikat, dan tiada mengetahui oleh mereka itu akan tepatnya, dan tiada mendengar oleh mereka itu akan suara. Temu aku tak tahu mana. Di manakah malaikat maut? Orang tak tahu belaka. Dan tiada mendapat oleh mereka itu akan halnya, tak tahu hal keadaannya bagaimana. Dan tiada mengetahui kepada barang mana waktu ada ia. Duk mana dia waktu batu ada duk sana sini, tak tahu. Maka tak kala menjadi oleh Allah Ta'ala akan maut itu, dan dikerasi oleh Allah Ta'ala atasnya akan malikil maut. Jadi, ada kata al-maut atau kematian ni ada khilaf. Ada khilaf. Adakah ia hal ataupun dia makhluk? Maka jawapan yang rajih ialah al-maut atau kematian itu sebenarnya adalah makhluk. Dia merupakan makhluk. Jadi sebab itulah dia kata di sini, kalau kita mengaji akidah, kita akan bertemu persoalan adakah orang tanya al-maut itu adalah makhluk ataupun tidak. Jawapannya ialah al-maut itu huwa makhlukun. Perkara yang dijadikan. Maka sebab itulah dalam kitab ni kata tak kala menjadi oleh Allah Ta'ala akan maut itu, dan dikerasi oleh Allah Ta'ala atasnya akan malaikat maut. Nescaya berkatalah malaikat maut iaitu, ya Rabbi, dan apalah maut itu? Maut ni apa dia? Apa dia maut ni? Maka menyuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan hijab itu, bahawa terbuka ia hingga melihat akan dia oleh malaikat maut. Ni pandangan yang rajih lah. Saya pun guna pandangan ni lah. Ma'al maut huwa makhluk. Maka bila nak dia buka hijab, maka dia nampaklah. Nampaklah apakah itu al-maut. Okey. Seterusnya, maka berdirilah segala malaikat itu sekaliannya, dan firman Allah Ta'ala, maka maut itu barang yang olehmu mereka itu, dan bukakan olehmu akan segala sayap sekaliannya. Dan firman Allah Ta'ala, bagi maut itu terbang olehmu atas mereka itu, dan bukakan olehmu akan segala sayap sekaliannya, dan bukakan olehmu akan segala mata engkau sekaliannya. Maka tak kala terbanglah ia, nescaya menilik kepadanya oleh segala malaikat. Maka lalu berubah oleh mereka itu pada hal pengsan atas mereka itu 1000 tahun. Sebab terkejut melihat malaikat maut ni sampai semua malaikat pengsan. Maka tak kala siuman mereka itu, bila sedar mereka itu, berkata mereka itu, hei Tuhan kami, adakah engkau jadikan terlebih besar daripada makhluk ini? Firman Allah Ta'ala, ada lagi kau lebih besar daripada makhluk ni. Maka jawab Allah Subhanahu Wa Ta'ala, aku jadikan dia dan engkau terlebih besar daripadanya, lagi merasai oleh tiap-tiap makhluk daripadanya. Maka semua akan merasai belaka lah. Bertemu belaka dengan malaikat maut. Kemudian firman Allah Ta'ala, ya Israel, ambil olehmu akan dia. Ambil al-maut tadi dah. Maka sungguhnya aku kerasi akan dikau atasnya. Maka berkata ia, hei Tuhan kami, dengan apa suatu kuat yang aku ambil akan dia? Aku nak ambil kekuatan, dan bagaimana nak ambil al-maut tadi? Maka bahawasanya ia terlebih besar daripada aku. Terkejut tengok al-maut tu. Jadi malaikat maut kata, macam mana aku nak ambil dia?
ada aku, maka memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan kuat. Maka Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada Al-Quwah. Al-Quwah ni kekuatan lah kepada Malikil Maut. Kemudian mengambil ia akan dia. Ambil akan Al-Maut tadi. Maka tetap ia di dalam tangannya. Duduk dalam tangan Malikil Maut. Maka berkata maut, ya Tuhanku, izinkan olehmu bagiku hingga aku menyeru di dalam 7 petala langit itu satu kali seru. Boleh tak aku macam nak bercakap lah atau macam-macam seruan, memanggil. Maka memberi izin Allah Ta'ala baginya, maka lalu menyeru ia dengan terlebih kuat suaranya. Akulah maut yang menceraikan ia antara tiap-tiap kekasih. Kata Al-Maut. Al-Maut kata kepada menyeru dalam 7 petala langit itu, dia kata akulah yang menceraikan antara tiap-tiap kekasih dan akulah maut yang menceraikan antara lelaki dan isteri dan akulah maut yang menceraikan antara anak perempuan dengan ibunya dan akulah maut yang menceraikan antara saudara laki-laki dengan saudara perempuan dan akulah maut yang mengerasi pada segala yang keras daripada anak ada hok mana hok debe ni. Hok debe ni bila bertemu dengan al-maut semuanya akan jadi lunyai belakang. Dan akulah maut yang membinasakan segala rumah dan segala kampung dan akulah maut yang meramaikan segala kubur dan akulah maut yang aku tuntut akan kamu dan aku dapatkan kamu dan jikalau adalah kamu itu di dalam keranda besi yang amat teguh sekalipun dan tiada kekal segala makhluk itu melainkan merasai akan daku. Sebab itulah al-maut itu sendiri sebenarnya makhluk. Sebab itulah dia nyatakan begini supaya kita tahu bahawasanya al-maut itu sebenarnya ialah makhluk. Makhluk. Okey. Maka apabila datang oleh maut akan seseorang, maka berdirilah antara hadapannya atas rupa yang sangat haibah. Kemudian berkata oleh seorang itu, siapa engkau? Kamu siapa? Dan apa kehendakmu? Maka sahut maut itu, akulah maut yang mengeluarkan dikau daripada dunia ini. Dan akulah yang menjadikan anakmu yatim dan menjadikan isterimu bujang dan menjadikan hartamu dipakai oleh waris. Maksudnya jadi harta pusaka lah. Harta warismu yang tiada engkau kasih akan dia pada ketika hidup muda. Masamu dulu mu tak suka dia. Tetapi bila kamu sudah mati, maka harta kamu walaupun saudara kamu itu kamu tak suka akan berpindah juga padanya bila cukup dia punya syarat-syarat, contohnya syarat pewarisan lah. Contohnya syarat pusaka faraid itulah. Itu dimaksudkan dengan di sini. Dan bahawasanya engkau tiada mendahulukan engkau akan kebajikan diri engkau dan tiada mendahului bagi akhirat engkau. Pada hari inilah datang aku padamu supaya aku hendak menanggalkan roh engkau. Maka tak kala mendengar ia akan kata maut itu, maka memaling ia akan mukanya ke kiri, maka dilihatnya jua akan maut itu ada berdiri di hadapannya, maka memaling ia pula mukanya ke kanan. Roh itulah paling ke kanan. Maka dilihatnya ada jua akan maut itu berdiri di hadapannya. Bermula tempat kediaman maut itu adalah pada langit yang ketujuh. Dan pada satu riwayat pada langit yang keempat. Dijadikan Allah Ta'ala akan dia daripada nur. Maut ni, maut itu ialah daripada nur. Okay. Dan ada baginya 70,000 kakinya dan 4,000 sayap dan penuh pada sekalian tubuhnya dengan mata, dengan lidah. Dan tiada seseorang jua pun daripada makhluk, daripada manusia dan jin dan unggas dan barang yang bernyawa
melainkan ada pada tubuh maut itu sebanyak-banyak bilangan muka. Semuanya malaikat maut semua tahu belaka. Mana hak unggas, hak mana hak serangga, semuanya ada belaka. Hak mana binatang, hak mana makhluk yang bernyawa, maka akan tak terlepas daripada al-maut ataupun malikil maut lah. Al-maut tu merujuk pada malikil maut. Daripada segala, okey. Dan tangan segala makhluk Allah Ta'ala yang bernyawa, maka mengambil ia akan segala yang bernyawa itu dengan tangannya dan menilai ia dengan mukanya yang berbetulan. Orang yang hendak, maka itu demikianlah peri mengambil nyawa segala makhluk pada tiap-tiap tempat. Dan apabila matilah seorang manusia di dalam dunia ini, maka hilanglah suatu rupa tubuh maut itu. Tak ada sah. Jadi semua makhluk ada ni, semuanya ada mata, ada muka bagi di badan ataupun di tubuh malikul maut belaka. Itu perumpamaannya. Perumpamaannya begitulah. Dan okey. Dan pasal satu riwayat bahawa adalah bagi maut itu 4 mukanya. Suatu muka di hadapannya, kedua pada kepalanya, ketiga pada belakangnya, dan keempat pada tapak kakinya. Adapun tatkala mengambil ia akan segala nyawa, segala anbiya dan segala malaikat dengan mukanya yang di kepala ni. Kalau para anbiya dan juga malaikat ambil daripada mukanya yang kepala. Dan mengambil nyawanya segala ruh, segala orang yang mukmin dengan mukanya yang di hadapannya, dan mengambil nyawa segala kafir dengan muka yang di belakang, dan mengambil nyawa segala jin dengan mukanya pada 2 tapak kaki. Bermula salah suatu daripada 2 kakinya itu, berpijak ia di tepi syurga, dan satu yang lagi itu berpijak ia di tepi neraka. Dan bahawasanya segala kafir dan segala munafik dan segala yang celaka itu, apabila hadir akan mereka itu oleh mati nescaya, turunlah ia atas mereka itu, dan daripada pihak kiri malaikat azab yang hitam mukanya. Bila hak kafir ni akan mari daripada sebelah kirinya, kiri orang kafir tadi, ialah malaikat azab yang mana hitam muka, lagi biru 2 matanya, dan serta mereka itu pakaian daripada azab. Maka duduklah mereka itu pada hal jauh daripada mayat itu hingga datang malaikat maut mengambil nyawa mereka itu, lalu diberikan kepada malaikat azab. Maknanya duduk jauh, duduk tepi sikit, bila malaikat maut cabut nyawa, baru diberi kepada malaikat azab. Sebagai perumpamaan orang kata daripada malaikat azab tu begitulah. Dan pada satu riwayat, tatkala datang malaikat maut antara hadapan mayat itu pada hal berdiri, maka berkata malaikat maut itu, adakah kamu tiada kenal akan daku? Kenal aku siapa? Akulah malaikat maut yang mengambil akan roh 2 ibu bapa engkau, dan engkau menilik pada keduanya, dan tiada engkau memberi manfaat akan keduanya pada hari ini. Aku mengambil akan nyawa engkau hingga menilik segala anak-anak engkau dan segala kerabat engkau dan segala taulan engkau. Sabahandailah taulan tu. Hingga berteriak mereka itu dengan mengangkatkan suara. Teriak jadi sedih. Daripada engkau, dan akulah malaikat maut yang sesungguhnya telah mengena oleh aku pada segala kurun yang telah lalu, orang yang ia terlebih banyak kuat daripadamu. Orang zaman dulu kuat-kuat padamu, aku ambil belakang nyawa. Dan terlebih banyak harta daripada hartamu, dan terlebih banyak anak daripada anakmu. Kemudian berkata baginya oleh malaikat maut, betapa engkau lihat akan dunia? Maka jawab ia, aku lihat akan dia tipu daya dan semua kecong. Semua kecong, semuanya menipu. Tipu daya dan semuanya kecong.
Ni bahasa dulu ni kecong. Orang biasa kalau belah Kelantan sana tu dipanggil kecong lah. Kecong ni nipu lah. Kemudian menjadi oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan dunia atas suatu rupa. Maka lalu berkata dunia itu, hei orang yang derhaka, adakah tiada engkau malu berdosa engkau dalam dunia dan tiada menegah engkau akan diri engkau daripada segala maksiat, bahawasanya menuntut engkau akan daku. Dunia duk kata dunia salah lah inilah. Maka dunia pun mari ni kabar ibarat begitu. Sedar tak benarnya. Duk kata aku salah ini salah. Aku ni ialah sebagai ujian. Yang salahnya engkau sebenarnya. Ni macam balah lah. Gaduh lah antara dunia dan juga antara manusia dan juga dunia. Manusia menyalahkan dunia. Dunia kata aku tak salah. Yang salah mu. Yang salahnya. Sebab itulah kena mengaji fiqh. Sebab bila mengaji fiqh, tidaklah terjatuh seperti mana saya sebut tadi. Dah contohnya riba an-nasi'ah, riba al-fadli. Tak sedar tiba-tiba jadi riba al-fadli. Tak sedar jadi riba an-nasi'ah. Walaupun Islam itu menghalalkan jual beli, tetapi harus kita ingat Allah Ta'ala mengharamkan riba. Dalam masa yang sama. Janganlah pula kita kata, boleh belakang kita beli zaman sekarang ni mudah. Beli ke online dan lain-lain. Betul. Mudah belakang sekarang. Tapi seharusnya kita faham, Islam masih lagi meletakkan beberapa syarat dalam jual beli. Dan itulah namanya fiqh. Fiqh muamalat. Kalau tidak ni. Duk gaduh, duk tuduh menuduh di antara dunia dan juga manusia. Manusia kata dunia ni tipu daya. Apa kata dunia? Dunia kata hei orang yang derhaka, adakah tiada engkau malu berdosa engkau dalam dunia dan tiada menegak engkau akan diri engkau daripada segala maksiat, bahawasanya menuntut engkau akan daku. Mu tak malu kau? Dan tiada aku menuntut akan dekat. Aku tak nak mu. Aku tak. Mu yang mari dekat aku. Aku tak ada bersatu, tak ada gapo pun sebenarnya. Aku tidak ada benda pun. Aku tidak ada sesuatu pun yang menuntut aku daripada engkau. Dan tiada engkau bezakan antara halal dan haram. Menyangka oleh engkau bahawasanya engkau itu tiada meninggalkan engkau akan dunia. Mu tak sedar. Betul ada orang pepatah berkata, dalam hadis berkata, beramallah kamu atau bekerjalah kamu di dunia seperti mana kamu akan hidup 1000 tahun. Tetapi beramallah kamu seperti mana kamu akan mati pada esok hari. Betul. Tetapi walaupun 1000 tahun, teras dan juga prinsip mesti dijaga. Halal dan haram perlu dijaga. Okey. Menyangkalah engkau bahawasanya engkau itu tiada meninggalkan akan dunia. Maka bahawa aku lepas daripada engkau. Aku tak ada satu dah. Mu aku lah sekarang ni. Kamu dengan hal kamu, aku dengan hal aku. Kamu dengan hal kamu, engkau dengan hal engkau. Dan daripada amal engkau dan melihat ia akan hartanya itu sungguhnya telah jatuh dalam milik orang lainnya. Maka berkata harta itu, hei orang derhaka, telah berusaha engkau akan daku. Mu usaha cari harta masa dunia dulu dengan tiada sebenar dan tiada engkau tasarruf akan dia. Mu tak ada lah membelanjakan harta dengan jalan yang sebenar. Mu dapat harta pun dengan cara salah, mu belanjakan harta pun dengan cara yang salah. Dan tiada sedekah dengan daku atas segala fuqara dan segala masakin pada hari ini. Sesungguhnya telah jatuh aku dalam milik orang yang lain daripada engkau. Tak ada dah. Dulu milik engkau lah. Sekarang ni bila kamu dah mati menjadi hak orang lain. Apa maunya berpindah randah belaka dah.
Firman Allah Ta'ala, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya pada hari yang tiada memberi manfaat oleh harta dan tiada memberi manfaat segala anak-anak, melainkan orang yang datang ia akan Allah Ta'ala dengan hati yang sejahtera. Semua tak selamat belaka kecuali mereka yang datang pada Allah. Mereka yang pergi pada Allah dengan hati yang sejahtera, maksudnya hati yang tidak ada penyakit hati. Hati yang tak ada penyakit hati lah. Itulah hati yang sejahtera. Hati yang sejahtera, hati yang tidak ada penyakit dan juga tidak ada hati yang tak mati. Jadi orang macam ni bila datangnya, bila perginya kepada Allah Ta'ala, maka dia akan jadi selamat. Maka berkata ia, hai Tuhanku, kembali olehmu akan daku pada dunia. Maka ruh tadi pun minta dengan Allah, ya Allah, boleh tak aku kembali semula kepada dunia? Nescaya aku beramal dengan sebagai amal yang soleh, baru nak menyesal. Mari harta, mari dunia, semua duk mukhasamah. Semua duk macam gaduh lah. Pada barang yang aku tinggal akan dia, maka firman Allah Ta'ala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Artinya bila datanglah ajal mereka itu, nescaya tiada takhir mereka itu satu saat. Saat ni kemungkinan dua. Satu saat yang kita tahu tu, yang kedua saat maksudnya 1 jam. Tapi yang lebih dekat 1 saat lah. Bila datangnya ajal atau kematian tu. Dan tiada takdim, tiada cepat mereka itu. Kemudian mengambil ia akan rohnya jika ada ia orang yang beriman atas bahagianya, kalau beriman bahagia, dan jikalau ada ia orang kafir atau munafik atas celakanya. Kerana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin. Artinya sebenarnya bahawa suratan orang yang kafir itu dalam neraka yang terkebawah. Dan pada satu riwayat bahawa malaikat maut itu tiada mengambil nyawa seorang jua pun, melainkan nyawa segala Nabi Allah dan segala Rasul, dan ada baginya beberapa malaikat yang terserah padanya mengambil nyawa segala binatang yang buas dan mengambil nyawa binatang yang jinak. Maka tak kala Allah Ta'ala matikan segala manusia dan lainnya, maka hilanglah segala mata yang ada pada tubuh malaikat maut itu sekaliannya. Maka lagi hidup 8 orang malaikat kerana tiada muka mereka itu dan tangannya mereka pada tubuh malaikat maut itu. Ada 8 malaikat yang mana tidak adanya, tidak ada pada muka ataupun pada badan atau tubuh malaikat maut. Siapa dia? Pertama Israfil, kedua Mikail, ketiga Israel, yang keempat ialah Jibril, dan 4 orang lagi daripada malaikat yang menanggung Arash. Kemudian daripada itu maka sembah malaikat maut pada hadratillah. Demikian bunyinya, hei Tuhanku, aku ambil akan segala nyawa hamba-Mu itu atas kelakuan yang mana. Jadi hak lain itu macam mana pula ya Allah? Maka firman Allah Ta'ala, maha suci aku, hei malaikat maut, bahawa aku tiada mengetahui akan yang gaib itu, yang tiada seorang jua pun daripada hamba-Ku. Maha suci aku, hei malaikat maut, bahawa aku tiada mengetahui akan yang gaib itu, yang tiada seorang jua pun daripada hamba-Ku. Ni ada la'allah sawab ni, mungkin ada kesilapan sikit. Maka bahawa aku mengetahui akan yang gaib, bukan tiada tu tiada lah. Akan yang gaib itu, yang tiada seorang jua pun daripada hamba-Ku, maka adalah malaikat yang memerintahkan nafas, dan malaikat yang memerintahkan segala rezeki, dan segala malaikat datang ia kepada muka mereka itu memberitahu akan daku bahawa kata mereka itu, telah habislah umur si fulan dan habislah rezekinya, dan tiadalah ada lagi segala amalnya. Dan jika ada ia orang yang celaka
di surat mereka itu oleh malaikat namanya dengan surat yang hitam. Maka dibawanya kepada malaikat maut, dan jika ada ia orang yang berbahagia maka adalah tersurat namanya dengan cahaya. Hak ni kita tahu belaka ni. Hak mana hak bahagialah, hak mana hak celaka tersurat dengan hitam. Dan kelilingnya pun bercahaya. Kemudian daripada itu, daun kayu yang di bawah arasy pun gugurlah di hadapan malaikat maut, tersurat dalamnya nama orang-orang yang hendak mati itu. Maka pada tak kala itu diambil oleh malaikat maut akan nyawanya. Itu cara bagaimanakah diambil segala amalan, rezeki atau nyawa bagi setiap hamba. Bila satu daun tu jatuh, maka diambil maka nama yang tersurat dalam daun tersebut akan diambil akan nyawanya. Cerita daripada Ka'bul Ahbar kata dululah pada malam ini. InsyaAllah kita sambung lagi pada malam esok. Wallahu ta'ala alam. Allahu Akbar. Jadi itu sajalah untuk malam ini, insyaAllah. Kita akan bersambung lagi pada malam esok dengan tajuk kitab yang sama. Cuma saya rasa mungkin kita boleh buat sedikit jadual lah. Saya minta Abang Ayub boleh buat jadual lah dengan susunan. Sebab saya rasa macam kita ni hanya baca dua buah kitab ini saja. Ataupun nanti saya merasa saya sebenarnya ada mencari sebuah kitab lagi sebab tak jumpa lagi. Kitab yang mungkin kita boleh cari yang fiqh lah. Sebuah yang fiqh plus dengan tasawuf satu, supaya kita boleh bergilir-gilir ya. Sebabnya bila duk baca kitab dua buah ni saja mungkin lama-lama kita akan jadi rasa boring ke. Ataupun kita nak baca Pati Muniyatul Musalli pun boleh. Sebagai kita mungkin hari ni Pati Faridah, esok Pati Muniyatul Musalli. Nanti saya harap Abang Ayub sebagai moderator, sebagai admin bagi kelas kita ni boleh mengambil sedikit tindakan supaya nanti kita boleh buat susunan jadual yang molek lah. Contohnya hari Isnin mengaji apa, Selasa mengaji apa. Jadi kita boleh buat susunan. Jadi mudah-mudahan kita kena akui lah, sebab manusia ni memang dia akan rasa boring. Dia akan rasa boring. Dan sebab itulah kita perlu susun jadual kita supaya kita seronok lah. Supaya kita seronok. Kita boleh tengok bagaimana kaedah pengajian orang dahulu. Dia akan bagaimana dia menyelitkan dia punya pengajian tersebut supaya nanti semuanya dalam keadaan seronok, dalam keadaan sentiasa bertenaga untuk belajar, terutamanya ilmu Islam ni, insyaAllah. Jadi saya harap nanti mungkin kita akan boleh discuss semula supaya nanti kita akan lebih berpuas hatilah dengan masa yang kita gunakan pada setiap malam lebih kurang 1 jam, insyaAllah. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ini dengan baca tasbih, baca surah wal asri dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Insyaallah jumpa lagi pada malam esok. Qul qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.